Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam Dahlia pula. Nana and Dahlia. Boleh je Nana Dahlia Nana. Season kedua, episod kedua. Why not? Isn't it? Ya, letup. Semua orang macam terkejut. Dah season 2. Kan, kelas kita. Istiqomah. Kita nak share dengan korang semua satu topik yang ramai sebenarnya tengah lalui. Tak tahulah, mungkin antara korang ramai dah berkahwin, tapi ramai juga sebenarnya yang belum berkahwin and sedang mencari jodoh. And actually aku banyak juga, banyak boleh kira lah dengan tangan kan. Kawan-kawan aku yang girls yang belum lagi berkahwin. Padahal cantik tau. Cantik, ada career, tapi diorang sendiri pun pelik. Kenapa tak ada lelaki yang sebab bukannya nak cakap macam personal choice macam aku tak nak ada relationship, bukan. Diorang nak memang mencari lah. Tapi memang tak ada lelaki. So adakah lelaki sudah pupus ataupun dia bukan tak ada lelaki. Lelaki tu ada, tapi yang bersesuaian, yang secucuk. Kalau nak cakap macam tak sesuai, kawan-kawan aku open untuk dating. Tapi untuk dating tu pun sebelum kau nak jumpa orang yang sesuai tu, kau kenalah kenal dulu kan. Betul. Berjumpa atau sekali dua kan. Tapi nak jumpa, nak ada calon tu pun. Tapi biasalah kalau orang kata orang perempuan, dia orang tak nak macam pergi mencari timba kan. Dia orang selalu akan menunggu orang approach. Mungkin menunggu orang. Yelah, tapi aku pun tak macam tu juga. Tapi lain tak, sekarang lain. Sekarang dunia dah berubah. Even cara untuk kita dating dan jumpa orang sekarang pun dah lain. Actually it's quite advanced. Sekarang dah ada app untuk cari jodoh yang Muslim punya pun ada. And sekarang pun girls macam dah tak kisah untuk macam go for blind dates. Macam dulu memang macam to take the first step. Dulu memang sensitif lah benda tu kan. Macam aku pula kan. Tapi tu sekarang tunggu sampai sudah kan. Sampai sudah. Tapi memang sekarang memang women are more open to blind dates ataupun matchmaking, platform dating. Tapi most of their concern tu memang cakap, kenapa susah sangat nak sangkut ataupun nak get it moving pun susah. Okay. Mungkin sebab aku pun tak tahu kan. Aku rasa mungkin kriteria yang diletakkan oleh wanita tu mungkin tinggi. Kan, untuk lelaki has to be 8/10, a perfect 10 contoh funny, kan. Nak funny, yang handsome, yang kaya, yang baik. nak semua benda lah. So bila dia jumpa orang yang mungkin 6 ataupun 5, dia cakap tak nak bagi chance. Tak nak bagi chance, ni bukan aku punya. So nanti kau cakap tak ada orang nak aku. Tapi kau punya kriteria mungkin letak terlalu tinggi. Mungkin ada lelaki yang admire dia, tapi dia macam aku tak layak sebab dia nak orang macam ni. Tapi based on observation aku, memang ada dua golongan lah. Satu yang memang cakap dia tak memilih, tapi sebenarnya dia yang paling memilih. Kan. And secondly, memang tak memilih, tapi memang macam dia punya jodoh tu macam kena tutup tau. Aku cakap ni sebab aku ada experience kawan-kawan kan. Muka cantik, ada career, open to meet new people, sampai kan diorang terpaksa lower standard tau. Macam tak apalah, kalau duda pun tak apa, tua sikit pun tak apa. Faham tak? Kenapa duda tu lower standard? Bukan maksudnya macam, yelah kalau orang parents cakap you nak kahwin dengan duda ke, faham tak? Benda-benda macam tu lah. Tapi satu lagi yang aku notice lah kan, lelaki pula, contoh bila tengok perempuan ni single kan, maksud perempuan ni cantik, ada kejaya. Lelaki pula, ni pun aku terkejut jugalah, banyak yang insecure sebenarnya. So tu salah satu punca yang susah nak ni. Sebab perempuan tu dah open dah. Dia rasa macam dia biasa je. Macam mungkin lah aku cantik sikit, and mungkin aku ada kerja, tapi it's okay, I'm willing to and aku kan. Tapi lelaki pula macam tak kot, lain tak sekufu. Faham tak? So diorang yang insecure sebenarnya. So bila diorang insecure, diorang tak nak kira macam lain league ni. So diorang tak nak take the chance. Macam tu lah. Dulu-dulu kalau lelaki yang macam ni, diorang okay je, langgar je. Sebab apa? Sebab macam kalau dapat, tak dapat. Tapi sekarang lelaki pun macam fikir 2 kali untuk kena reject. Mungkin kalau dia try, tiba-tiba perempuan tu sedar aku tak okay pun sebenarnya kan. Lelaki tu tak okay sebenarnya, dia takut kot macam tak jadi. Diorang pun sekarang ada dah tak langgar macam dululah. Sebab sekarang kalau kita tengok banyak kisah-kisah rumah tangga di social media yang dikongsikan. Ada yang isteri tinggalkan suami sebab suami tak ada apa-apa.
So laki macam tak boleh lah nanti kan. Ataupun mula-mula sama-sama susah, lepas tu mungkin lah tiba-tiba isteri dah excel, dah lebih kaya, dah lupa dah tak ada respect kat laki mungkin kan. So laki ni rasa macam aku mungkin akan dalam this position, so aku dah cari dah tak boleh. Kalau bini aku lebih pada aku tak boleh kahwin. Laki ego. Kita kena accept kan. Benda tu memang semua ada ego. Aku tak rasa lelaki je, itu perempuan ada ego dia juga. Tapi untuk menyebabkan kenapa perempuan tak ada jodoh, dia akan sama equal dengan lelaki tak ada jodoh. Kalau perempuan tak kahwin, lelaki pun tak kahwin juga sebenarnya kan. Betul tak? So tapi kita lebih tengok kepada kalau kenapa perempuan tak kahwin. Sebab kan? nanti orang panggil andar tu, lelaki orang tak panggil andar tu. Orang tak panggil pula kan. So ada diskriminasi kat situ. But I believe when the time is not right, it will not happen. But yes, you need to put in the effort. Of course, you kena cari, you kena source. But sebab Allah knows best bila yang right time untuk kahwin. Sama juga macam bila the right time untuk kita ada anak dan sebagainya. Sometimes kita question things yang out of our control, yang Allah saja yang tahu kan. Tapi kita kena adalah usaha-usahanya ataupun cara-caranya. What's the best thing untuk kita di-approach ataupun kita ada orang nak kita lah kan. Okay, zaman sekarang apa kau rasa the best approach ataupun cara-cara yang kita boleh buat untuk kita date? To be honest aku tak tahu. Because aku masih lagi old school. Sebab aku tak bercinta sama-sama. Mungkin tanya Altia. Tuan muda sangat. Muda sangat kan. Orang muda tak tahu lah dia bercinta. I think on social media, if you like someone, you DM kot macam tu. Macam kita dulu, kita jumpa kat tempat kerja ke, kita jumpa dekat tempat uni ke, and then we have a relationship, and from there kita start lah kan, berkenal-kenalan dan tahu hati budi, pergi mak bapak masing-masing and decide to kahwin kan. Macam sekarang maybe everything is on social. So expectation, aku rasa social media telah pun meletak satu expectation yang sangat tinggi. Kalau aku nak isteri aku bekerja, isteri aku masak, anak aku pandai, ni kata dia bini aku nak. Kalau lelaki perempuan pula macam tu lah, yang handsome, yang romantic. Banyak pula video-video lelaki romantic ni mah. Bawa ni birthday, buatkan cake from scratch. Macam Hafiz Mahat tu. Wow. Satu pawagam untuk kau kan. So dia punya expectation, aku kalau nak, aku nak lelaki macam ni. Jadi semua menakutkan diri masing-masing. Aku ataupun kriteria ataupun expectation masing-masing sangat tinggi. Sampai sudah tak apa kot. Mungkin lah. Tapi I have the privilege of knowing the other side of the coin kan. Macam kawan-kawan aku yang masih lagi belum, mungkin awal-awal adalah expectation tu. Tapi comes to an age yang macam 34 and above lah kan. Kau dah jadi macam I'm willing to try anyone. Bukanlah willing ni, tapi macam I'm open up to get to know. Aku pernah je introduce kat kawan aku yang dia lawa kan, tapi lelaki tu biasa. Tapi dia macam okay boleh. Sebab dia perempuan pun lama-lama at one point dia rasa dia tak boleh nak memilih dah. And then dia pun rasa macam dah umur tu you nak someone yang boleh jaga you, yang ada maturity, bukan setakat muka je kan. Most of the cases ataupun most of the blind dates yang aku set tu bukanlah kebanyakannya, ada a few jugalah yang sebenarnya lelaki yang takut nak take the next step. So it's something yang macam aneh jugalah. Dia takut nak ambil the next step tu. There's gonna be like a lot of reason why jugalah. Kenapa? Mungkin dia, bila dah jumpa tu okay, cantik lawa, tapi ni mungkin bukan sekufu aku, as in mungkin aku tak suka dia punya kind of joke. Contoh not my taste lah. Kan, it's not, I mean for lelaki pun bukan dia tengok rupa saja kan. So mungkin ada benda-benda lain. Maksudnya tak ngam lah. Not it lah. And mungkin untuk aku, sebab aku protektif kan, lepas tu aku pula bias lah kan. Kalau aku tengok macam benda tu tak jadi, padahal aku rasa macam okay je kan. Aku always rasa macam is the guy sebenarnya yang insecure. Sebab aku bias dengan kawan aku kan. Tapi aku rasa it has to take, relationship adalah dua belah pihak aku rasa kan. And also mungkin lah kan, aku je ingat dia cantik kan. Tapi it's beyond just cantik. It's beyond just cantik. Mungkin bila conversation kau cerita pasal drama K-pop perempuan ni, laki tak boleh relate tu. There's nothing to talk about. Bila pergi dating kan dua-dua senyap, because minat pun lain. Kau cantik pun, tapi semua orang ada kelebihan dia, and benda tu boleh keluar ataupun tidak when you meet the right person je lah kan. And so bila kau dah matchmate, lepas tu tak jadi,
don't blame yourself lah, or blame the other person or this person ke, tapi mungkin dia not aku tak blame myself lah. Cuma it's just that macam how can someone yang macam looks perfect to me, macam because aku kawan dengan dia kan, aku rasa macam tak ada kurang lah kawan aku ni, tapi memang susah lah lelaki nak lekat kan. And aku rasa ramai je wanita yang macam ni. And then in fact salah satu benda yang aku duk fikir lah kan, okay, mungkin wanita-wanita yang belum lagi dapat jodoh dan juga termasuk kawan aku ni is the fact that they are in the wrong circle. Mungkin circle kau pergi kerja balik rumah, you know, lepas tu you pergi lepak dekat tempat yang orang tak find you approachable or attractive lah kan. So I keep on telling myself, maybe you need to find a new circle lah. Mungkin kau patut ada kawan yang lebih banyak, create new hobby ke, create new hobbies and things like that kan. Sebab kalau dekat office semua orang dah kahwin, so memang tak adalah, kau nak takkan dia nak jodohkan kau dengan anak dia pula kan. Kan. Lepas tu bila kau pergi gym ke, pergi classes ke apa, semua girl groups, kan. So mana kau nak jumpa orang ni kan. Lepas tu kalau pergi dekat apps pula, semua orang tak semestinya nak a serious relationship kan. Really? Yelah, mungkin ada yang macam nak try. Tapi ada apps yang I mean for Muslim to cek jodoh kan. I mean the right way is actually go dating is it's not right lah kan. Memang tak boleh pun lah kan sebenarnya kan. So, tapi kita nak cakap benda tu salah ke tak salah ke, at the end of the day what the person nak buat untuk yang dia rasa the best untuk dia lah. Kan macam kita boleh cakap, oh ni you tak boleh pergi blind date, free mixing or whatever. Tapi kalau dia, yelah macam contoh sekarang lah, kita cakap tak boleh tak pakai tudung, tapi ada je orang tak pakai tudung. So you know, faham. So it's personal preference lah. So it's like your moral compass lah. Compass lah. Yelah. Tapi kalau kita tak boleh lah kata, kita just kena justify, kita tahu benda tu salah, kita tak condone, kita tak cakap kau kena pergi dating sekarang. Kena tahu juga dating tu apa maksud dia. Ada orang dating kau pergi tengok wayang. Macam mana kau nak borak tu tengok wayang? Lepas tu ada je orang yang pergi dengan kawan, 2-3 orang, ramai-ramai, group. Ada yang macam pilih untuk okay, let's go for dinner, and then kalau okay, kita pergi next date. Kalau tak okay, bye-bye, block dah semua. Okay. Tapi apakah dia orang punya benchmark? Bukan benchmark lah kan. Okay, berapa kali nak keluar date yang kau tahu this is not the right person? I think the first time you know dah. Tak boleh lah kan. First time everybody nervous. Mungkin yang keluar tu bukan the right, the real person. Faham tak? Faham. Kan? So kau kena at least bagi chance lah pada aku. Kalau first kau dah decide, dia macam, kalau kau tak ada orang lain, mungkin lah kau bagi chance. Tapi kalau dah first memang nampak red flag, dah lah kan. Tapi kalau macam okay, dia ni rasa macam awkward sikit lah, dia tak pernah cakap lah. I feel bila you date lah kan, ni based on aku dulu-dulu even kalau you ada nervous ke, you rasa macam you bukan diri you ke apa kan, tapi akan ada satu benda yang akan buat you attracted kepada orang ni untuk kenal dia dengan lebih lagi. Tak tahu, tak kisah apa. Sebab macam dulu aku pergi jumpa laki aku kan, the first time aku jumpa dia tu memang dia tak cakap banyak langsung. Aku ingat dia tak suka. Tapi lepas tu dia ajak keluar lagi, rupanya dia orangnya memang macam gitu. Malulah. Malu. Mungkin dia malu sebab dia tengok kita lawa gila. Kau faham tak? Benda-benda macam tu lah. Tapi kita pula rasa macam kau ni tak ada confidence lah. Faham tak? Tapi dia sebenarnya, tapi kau tak tahu dia sebenarnya tengah nervous sebab tengok kau macam, uish, betul ke perempuan ni keluar dengan aku? Kau faham tak? Tapi tak masuk aku. Tapi kalau the first time kau dah turn off dengan dia, dia ajak kau second time pun kau tak pergi kan? Itu tidak lah. Aku tak tahu lah orang lain rasa macam mana. Macam first date, siapa bayar? Okay. Macam ada perempuan expect macam laki bayar. Laki lah bayar kan. Kalau kau bayar, itu menunjukkan kau dah ready untuk a certain commitment. Kan. Macam faham tak maksud aku? Macam okay, if you dengan kita jadi, this is the kind of macam this is a relationship, the commitment yang aku ni lah, I would spend on you. Benda-benda macam tu lah. Atau ada perempuan pula macam tak nak ada ikatan. Tak betul, I bayar I bayar. So I think it depends. Perempuan itu selalu dapat treatment apa. Kalau dia selalu keluar, selalu pergi dating, selalu laki belanja, the next person dia jumpa, dia expect orang tu belanja juga. Padahal laki tu rasa macam, Berarti aku nak belanja kau. Kita pun keluar first time. Macam tu ada juga lelaki macam tu kan. Tapi ada pula perempuan yang turn off dengan lelaki macam tu. Macam berkiranya kau, aku nak keluar dengan makeup tepek semua, beli baju baru semua, kau kedek gila kan. Macam tu lah. Aku sedikit konservatif yes. Tapi aku tak tahu macam mana the right way ataupun the best way. Aku rasa aku tak boleh nak contribute in giving suggestion what's the best way to do
in dating or finding the right person, because I always believe if this guy or this girl is the right one for you, macam mana-mana pun it will come to you. Tapi kau tak boleh duduk terkangkang tengok TV and orang tu datang ketuk pintu, hello, I jodoh saya nak masuk bidang. But I always believe that if you're the right person, kalau kau dengar orang yang salah, macam mana pun kau akan putus juga. Kau akan the right person akan datang. Tapi bila tu yang it's a mystery lah kan. Sebab aku kalau cakap ada kawan ke yang tak, aku ada. I think she's famous and nanti everybody knows her kan. The most kindest person, kalau nak kerja semua orang tahu kerja dia apa kan. But again, kita ni tiap-tiap kali doa, kita doakan untuk kawan kita kan. But belum lagi. And untuk orang mungkin satu as much as kita tengok dia kuat, as much as kita tengok dia okay. Kita tak tahu everyday dia balik rumah lonely, macam mana kan. Lonely, sedih. Dia nak juga ada manja-manja dan sebagainya. Dia kan? nak rasa apa yang orang lain rasa juga. And then macam I observe lah wanita-wanita yang mungkin belum lagi bertemu jodoh ni kan. Sometimes it gets very tiring untuk stay positive lah. You macam everyday you nak cakap dengan diri you macam I know Allah is you know the best planner. But sometimes dia akan buatkan kau fikir macam, is there something wrong with me? Orang yang macam kurang daripada aku pun ada. Something like that lah. So untuk stay positive tu memang kita acknowledge it's not easy. Betul. And untuk kita cakap macam tak apa, adalah masa, adalah ni kan, the right timing will come. That's the best thing a friend can say. And doa lah kan. As much as macam mungkin dia tidak begitu comforting untuk you, but honestly memang the only thing we can say is that. Because kita adalah orang-orang yang insyaAllah beriman, yang percaya qada dan qada. Kita percaya semuanya adalah tugas dia kan. Allah yang akan tentukan. Bila kita cakap, you know what, masanya akan tiba, kita kita biarkanlah dekat Allah yang tentukan. Bila kawan you cakap macam tu dekat you, if you felt offended, then you need to rethink balik. Because a friend just want to be a best friend to you kan. Nak jadi yang terbaik, nak console you kan. Dia takkan boleh cakap lah kesian lah hidup engkau. Takkan nak cakap macam tu pula kan. Of course she try to be positive for you as well. It's hard. I think it's hard for a friend to console. And then orang yang dikonsol tu pun it's hard because dia yang melaluinya. Sebab tu kita ada pepatah, berat bahu memandang, berat lagi bahu berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Understand that? And also macam aku nampak satu video ni lah kan. Sangat-sangat aku rasa sangat-sangat eye opening lah. So sometimes kita rasa benda tu delay kan. Allah macam tak bagi, padahal kau doa hari-hari. And doa kau pula bukan yang macam light-light punya doa. Doa memang menangis, doa yang memang sampailah. Memang sampailah kan, hati kan. Tapi masih lagi belum. Tapi kadang-kadang Allah sebenarnya delay apa yang kita nak tu sebab dia nak bagi kejahatan dan juga evil pass first. So bila dapat tu, bila evil tu dah pass, benda-benda buruk semua dah pass, then baru masa untuk doa kau dimakbulkan. Itu berbalik kepada the right time. Kan? Yelah, the right time lah. The right time. And then cakap pasal what is the right way untuk kita berkenalan kan, dengan orang kan. Aku ada pun kawan yang mengamalkan ta'aruf. Ta'aruf ni adalah the Islamic way of dating, berkenalan lah. Maksudnya kau tak boleh keluar dua orang. Ta'aruf tu basically nama dia pun sesi kenal. Tapi ada family, ada semua. And then tak ada apa-apa, terus je macam tanya okay ke, tak okay ke, nak ke, bersetuju ke, macam tu. So you continue with love after marriage lah. And ada yang menjadi, tapi ada juga yang tidak menjadi. But I would say yang tidak menjadi tu mungkin sebab goal dan juga visi masing-masing dalam marriage tu lain lah. Sebab at the end of the day, okay, tak sempat discuss kot the detail of the goals. Macam because kita pun ada cakap juga before this in a previous podcast about being skillful, cara kau nak parenting, financial, cara apa yang kau nak achieve in life. So semua tu harus discuss sebelum kahwin supaya everybody ada the same matlamat dalam marriage kan. So you guys boleh make it work kan. Tapi kalau macam ta'aruf kau cakap ni, mungkin tak because tak lama kan. Jumpa tu tak lama kan. So mungkin tak sempat discuss the detail. But I also believe that
if you have the same goal, iaitu untuk mencari keredaan Allah, kan, semua benda yang berlainan atau berbeza pendapat tu ada solusi dia. Kalau you rasa macam ada perbezaan dari segi parenting or whatever, kalau you balik kepada Islam, parenting vision tu sama lah kan. So ultimately kalau nak buat ta'aruf tu, actually not just ta'aruf lah, anybody yang nak berkahwin lah kan, Islam memang goal kau sama, satu je, isteri nak cari syurga, suami nak cari syurga, that's all. So I think ta'aruf can work, but sebab you dah guna dah pun cara ta'aruf tu, patutnya you make it work lah. You memang make it work lah. You already understand the concept lah. Ta'aruf ni yang untuk mereka yang berjaya tu, memang it's something yang kita tengok macam impress lah, very impress. Sebab weh, kenal 2 minggu je weh. Tapi ada kan? Ada. Aku tak ada yang orang rapat aku macam tu. Tak. Memang I personally I experience a ta'aruf session. So basically pihak lelaki tanya dengan ahli keluarga pihak perempuan, cakap berpunya ataupun tak. So kalau tak berpunya, dia nak berkenalan. So parents dia cakap okay. Lepas tu dia datang rumah, bincang, saya nak kenal lagi benda semua tu, nak mengisterikan ni anak, boleh ke tak, benarkan ke tak, apa semua. So bila lepas tu tanya perempuan, parents tu tanya perempuan tu, you nak ke tak, sebab dia tak boleh make decision untuk wanita tu. So dia cakap okay boleh. Lepas tu terus plan wedding. And plan wedding tu pun semua on WhatsApp. Semua WhatsApp, borak-borak semua dalam grup WhatsApp. Kau tak ada macam pergi kedai emas beli together, tak ada. Sebab tu still tak boleh lah kan. So it was beautiful lah to see that. Macam macam gini. Aku rasa zaman-zaman dulu banyak kan macam tu. Macam the parents yang carikan jodoh. Aku juga tahu ni Cik Tipah ni, anak kau belum lagi kan, anak Ustaz ni ada anak dia ni, anak kau dah kahwin belum? Tak bawa habis grad ni, anak aku pun ada anak. Anak agree je kahwin and that lah kan. Maybe last time was less complicated because everyone ada simple mind. And macam tak ada pun yang macam no, aku nak bercareer dulu, you know. No, because dulu punya expectation dengan sekarang mungkin berbeza. Sebab sekarang ni apa yang disuakan di muka, apa yang kita tengok, apa yang kita nampak, mempengaruhi kot cara kita fikir, mempengaruhi cara kita memilih, mempengaruhi cara hidup kita juga sebenarnya kan. So to find the right one, of course Allah pun dah janjikan manusia yang dijadikan berpasang-pasangan, yang telah sama ada di dunia atau di akhirat berpasang-pasangan. So if you have that faith kan, you akan at least, kau akan tetap lonely, tapi at least kau akan at ease. Maksudnya Allah masih sayang aku, aku percaya and I have faith in his plan. And kadang-kadang benda yang macam ni, benda-benda delay macam ni kan, dia sebenarnya nak kita cari apa purpose kita di dunia ni sebenarnya. Mungkin adalah untuk to be a better Muslim, untuk kau jaga kau punya modesty, kan, untuk bagi berbakti kepada kedua ibu bapa, family and all that. Dia bukan macam, dia ada sebab dia kenapa, tapi kita je nak macam really sit down and macam why is Allah doing this, you know, is it for me to like, you know, go here, go there, go, you know. So everything benda ni macam sebab I feel like if you keep on macam waiting to be married baru kau rasa life kau nak start, your life, you're not living you already wasted your time lah. You're not living kan. Sebab macam kalau aku dah kahwin je, aku baru akan rasa happy and baru rasa macam complete and baru rasa macam I can finally do whatever that you know, I want to do, apa benda semua. Tapi while waiting tu macam I feel like you're wasting life or time away lah. I am saying this sebab aku ada je fasa-fasa dalam hidup aku yang menunggu sesuatu, and while menunggu tu duduk saja. Duduk saja sebab aku macam terlalu tunggu macam bila aku dah contoh bila dah ada anak baru aku akan rasa macam aku complete and ni. So selagi aku tak ada anak tu aku macam waiting. Bukanlah duduk saja tu as in macam duduk, tak. Yeah, but you're not feeling, I'm not living. I'm not macam tak rasa content, tak rasa macam tak puas hidup ni belum lagi. Aku tak macam being grateful enough, benda macam tu lah. So I feel like macam I don't want anybody else to feel that same way also, because
you don't want to waste time in life. Sebab masa ni kat Allah pinjamkan kan, sekejap sekejap. I tak nak I ataupun siapa-siapa je I kenal bila umur 40 and you look back, apa yang aku buat dengan life aku, menunggu. Tak nak macam tu. And one Chinese friend cakap dekat aku kan, dia cakap in everything that is bad, ni Chinese tau, tapi dia cakap dalam setiap challenges, dalam setiap benda yang buruk ada happiness, but you just kena find it. Memanglah benda tu normal, memang orang Islam cakap setiap kejadian ada hikmah dia kan. Tapi bila dia cakap dengan aku in those words, in that words, in everything that is bad ada happiness, aku macam kan, cuma kau nak tengok tak nak je. Kau nak tengok tak nak je. So it's back to bila kau hadam dan kau dapat, it comes with age kan. Bila kita tengok orang, okay, orang tak nak dipanggil andar tu, kita cakap dalam the same topic kan. Tapi as they grow older, they already accept the fact and dah berdamai dah dengan takdir tu, then only they start living. But before that, of course dia akan bergelut dengan emosi dia, dengan apa yang dia rasa, dengan pressure orang sekeliling dan sebagainya. But it comes with age. Bila you faham dan you dapat apa yang kita nak cakap tu, apa sebenarnya Allah nak berikan, purpose tu lah kan, purpose kan, then you akan cakap, you know what, it's okay. Even though orang belakang ni, kenapa lah kau ni tak kahwin lagi, tapi as long as you are at ease, kau dah tahu, kau dah ada pendamaian dengan takdir kau dan diri kau tu, you akan lebih tenang lah. Dan insyaAllah Allah akan bantu lagi lah. Allah akan always ada. Of course. And my friend ada juga yang kahwin lewat. Sebelum, adalah kahwin dalam umur 38, 39 macam tu lah kan. Tapi sebelum tu pun tak ada relationship yang work lah. Maksudnya macam tak ada boyfriend jugalah kan. On off yang sekejap. Tak jumpa yang ni lah kan. Tapi 38, 39 dia kahwin. So maksudnya kahwin jugalah kan. Kahwin jugalah kan. Masa dah tiba. Masa dah tiba lah kan. So maksudnya daripada sebelum umur you 39 tu, banyak dah benda yang you boleh achieve dah, in terms of macam going back to your parents, helping your parents out. Faham tak? So and I think she really did all that. Lepas tu dah settle semua tu, dah memang kerah tenaga untuk adik-beradik apa semua tu. 39 Allah bagi dia, okay, now is your time. You and your husband. It's all about faith and belief kan. It's all about mindset lah kan. But tapi of course benda tu nak sampai yang 39 dia kahwin tu, berapa tahun dia bergelut dengan diri dia juga tu kan. Berapa tahun dia nak macam nak soothe diri sendiri. Tak ada juga yang masih lagi mencari, mungkin 40s. You know, ada yang maybe by yang choice, dah give up pun ada. Yang dah give up pun ada kan. Tapi bila you give up tu lah, I rasa time, tak, bukan you give up. Ada orang pula, it's when you're not, kan orang cakap when you're not looking, suddenly ada kan. So I feel like realistically, dia bukan give up perkataan dia bukan give up. Bukan serah, reda. I feel realistically lah, kalau nak apply in daily life lah kan, I think one of the best way is to really broaden the circle lah. Broaden the circle. Macam contoh lah, orang cakap orang cantik lah, contoh lah kan, cantik kaya, kenapa dia kahwin dengan orang kaya dan orang cantik juga, orang handsome juga? Kenapa dia tak kahwin dengan postman? Sebab circle dia. Kan, I always look at it that way lah. Of course lah. Contoh kalau Prince Martin kahwin, takkan nak cari tapi tak tahulah kan. Yelah, sebab dia kenal dengan tu, the family kenal dan sebagainya kan. So I feel like itulah macam contoh orang kata, Retis je kahwin dengan Datuk memang circle dia lah. Bila pula dia nak pergi pasar malam, you know, pasar malam pergi beli ayam goreng, lepas tu ternampak muka abang ayam goreng tu, rasa macam you know, it's all framing. It's all the framing of the events kan. So kalau you maybe boleh try keluar daripada your circle tu kan, sebab dah tak ada kan. You pergi classes ke seorang-seorang, you pergi find new hobbies macam you cakap, travel alone, you never know kan. Maybe it's there. Mungkin jodoh kau kat Perak, kau tak tahu. Betul kan. Jadi kau tiba kat Jepun. Jepun. Dia kata macam tu kan. You never know. So I feel like do not blame yourself lah. Never. Do not say macam, ni aku tak cukup cantik, aku tak cukup kaya. Even for guys kan, lelaki yang like you said, ada yang insecure, rasa macam I'm not her league lah kan, aku ni
tak layak lah dengan dia. And I believe ramai juga orang-orang yang wanita kalau dah berjaya, dia susah lelaki nak approach. Sebab lelaki apa rasa insecure macam tak boleh. Padahal perempuan tu macam mana? Boleh je. Boleh cepat lah. How to ask me out? Just ask. Kan? Tapi of course ada orang yang akan sedar diri dan rasa macam maybe it's not my league. Tapi actually kau kepala kau sama, bila bercerita sama, semua goal semua sama kan. Betul. So lelaki juga I think ada juga masalah ni. Ada juga tak, mungkin tidak se-pressure perempuan, tapi lelaki pun ada masalah ni daripada parents kan. Kau ni bila nak kahwin long, adik-adik kau semua dah kahwin long. Ada lelaki pun ada lonely juga, I believe. So satu, percaya Allah dah tentukan jodoh. Dua, adalah usaha kita juga apa yang kita buat. Macam like Dahlia said tadi, pergilah travel ke, buat benda lain ke, find your hobby ke, or you know, maybe kau boleh buka mulut that actually you need help. Maybe kawan kau cakap dengan kawan kau, aku okey lah, aku memang tak nak lah. Tapi sebenarnya kalau kau cakap dengan kawan kau, boleh tak help me out? Cakap actually I'm looking for something, you know, sama tak? Ya Allah, dekat my office ada this one, barulah dia boleh mungkin suggest kat kau orang-orang yang bersesuaian. Sebab if you open up, you know, I think I mean because opening up means you are vulnerable kan, and you don't want people to know that you are going through something kan. Tapi if that person is really your friend, you reach out to the right people lah. But it's okay being vulnerable. I mean, it's okay. It's macam aku, I would be vulnerable to the right people lah. Yalah, of course. Tak kalau nak kau pergi takkan dia aku tak kau pergi beli goreng pisang, makcik saya nanti jodoh. Takkan lah kan. Boleh makcik doakan saya boleh je. Boleh je kan. Atau berkat kan, insyaAllah kan. So always seek for help. Kalau macam kau dah buntu, kau dah cari hobi baru dah ni, tapi macam then enjoy the process. Jangan kau pergi cari hobi baru, kau pergi swipe card, kau beli tiket flight sebab kau nak cari jodoh. Bukan, that is living basically. Living your life, and then if you meet anyone, that's the bonus. That is living the plans of Allah. Kan, okay, Allah, aku nak pergi holiday contoh kan. Okay, aku harap, you know, if the right person there, jumpakanlah aku dengan dia. Kalau kita tengok cerita Korea, aku tiba jalan, tiba tante kau sangkut dengan Pak Immigration. Bukannya sebab kau terbawa gunting and carry. Betul. Sorry. Terim kau punya kena. Rupanya Pak Immigration tu pun mencari jodoh. Okay, tapi macam your friend tu lah kan, do you still help trying to matchmake or whatever? I do ask sometimes. I cakap, you okay? Anything? But always banyak lah kan. I tak nak nanti dia dengar, dia tahu pula kan. I always spoke to the mother, you know, our sisters semua kan. We talk macam how can we help, you know, how kadang-kadang ada orang ni kan, ada tak siapa, you know. Yang paling penting is always doa. I always doa for her because I know she deserves someone the best to take care of her, yang mana dia buat tu untuk semua orang. Kan. Tapi takkanlah Allah tak pandang. Kan. And I believe, and she believe this as well, the time will come when the right time is come. So dia sangat tenang, dia sangat okay, tapi dia juga ada fasa yang tak okay rentan juga lah. Problem dia, adakah lelaki takut nak approach? Banyaknya itu. Sebab ingat dia tak interested. Sebab dia di sana. Itulah kan. Sebab dia So lelaki punya insecurity, nak cari orang yang kat di sana ataupun the right age, it's maybe dah married, maybe not even looking kan sekarang ni. Itulah cakap, memang sampai sekarang ada wanita-wanita yang okay lah, tak apa, second wife okay, third wife boleh. Sebab memang, tapi kalau tengok statistik kalau tengok statistik orang-orang kat Malaysia ni, lelaki lebih ramai sekarang daripada perempuan. Untuk beberpuluh tahun perempuan lagi ramai, sekarang lelaki lebih ramai di Malaysia. Tapi sebab lelaki yang ramai tu, suku dia dah jadi ni pula. So tak kira. dah jadi so macam tak kira. So cananya macam ni. Tapi masalah dia orang yang ada lelaki. Dia orang ambil lelaki. Itulah. Dia orang pun berebut lelaki yang sedikit yang tinggal ni. So macam tak guna statistik tu. So pun ada lelaki daripada perempuan straight. Itulah dia. Ada pun jenis-jenis orang. Apa-apa pun mungkin kita ternanti-nantikan bila masa kita. Tapi ingatlah yang Allah sebenarnya nak biarkan semua kejahatan, keburukan berlalu dahulu sebelum you dapat apa yang you nak. And in the meantime, enjoy your life. Live your life. Mudahkan orang lain. Jadi manfaat kepada orang lain. Sebab Nabi cakap sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. We are not invalidating your loneliness. Sebab memang sunyi. Sunyi. Of course. Kita yang dah berkahwin pun, kalau lelaki outstation ke apa pun, kita rasa juga kan. So kita tak kata benda tu senang. It's hard. Orang kata senang lah kau cakap, kau dah kahwin, anak dua kan. Tapi
totally understand, we totally get it. Tapi kita kalau boleh kita nak bagi solution ataupun cara lah kan to ease it. I think everybody pun tahu apa yang diorang patut buat. Ataupun mungkin yang ada masalah ni tapi tiba-tiba dia dah dapat, mungkin you guys boleh komen lah you punya experience. Maybe it will help other people as well kan. Betul. So kita harap lah, kita doakan of course for you guys yang ada face this kind of problem, InsyaAllah ditemukan jodoh dan jodoh yang baik. Kadang orang jodoh awal tapi tak baik pula kan. Mungkin bercerai-berai dan sebagainya. Kita tak nak. Kita nak yang baik-baik insyaAllah. So kita buat yang baik-baik, kita fikir yang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik juga datang ke kita. Itu saja untuk episod kali ini. Nana and Dahlia, kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye. Bye.